Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua anak-anak murid sekalian. Hari ini kita akan menjalankan satu aktiviti iaitu menentukan dan membandingkan haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh logam zinc dan logam magnesium. Murid bolehlah merujuk aktiviti 3C dalam buku teks. Terlebih dahulu, kita perlu tahu apa maksud haba penyesaran. Haba penyesaran ialah perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Jadi, pada hari ini, cikgu akan tunjukkan aktiviti bagaimana haba penyesaran ditentukan. Alat radas yang diperlukan adalah silinder penyukat, bika, spatula, termometer, penutup dan cawan polistiren, manakala bahan yang diperlukan ialah serbuk zinc, serbuk magnesium dan larutan kuprum 2 sulfat. Dalam aktiviti ini, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah serbuk magnesium dan serbuk zinc, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah nilai haba penyesaran atau kenaikan suhu larutan. Dan pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu dan kepekatan larutan kuprum 2 sulfat. Seterusnya, hipotesis bagi aktiviti ini adalah nilai haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh magnesium lebih tinggi daripada nilai haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh zinc. Jom kita mulakan aktiviti. Langkah pertama, sukat 25 cm padu larutan kuprum 2 sulfat yang berkepekatan 0.5 mol per desimeter padu. Kemudian, kita tuangkan ke dalam cawan polisterina. Seterusnya, langkah kedua, masukkan termometer ke dalam cawan polisterina dan biarkan selama 2 minit. Kemudian, langkah 3, perhatikan suhu awal larutan dan catat suhu tersebut dalam jadual. Pastikan aras mata sama dengan aras merkuri pada termometer semasa mengambil bacaan. Suhu yang kita dapat ialah 31.0 darjah Celsius. Seterusnya, langkah keempat, tambahkan setengah spatula serbuk magnesium dengan cepat dan cermat ke dalam cawan polisterina. Kemudian tutup cawan polisterina dan kacau campuran dengan termometer. Langkah kelima, semasa mengacau campuran, kita hendaklah perhatikan aras merkuri pada termometer dan suhu tertinggi campuran dicatat. Di paparan adalah dapatan suhu awal dan suhu tertinggi campuran larutan kuprum 2 sulfat dan magnesium. Suhu awal adalah 31.0 darjah Celsius, manakala suhu tertinggi campuran adalah 45.0 darjah Celsius.
Baiklah murid-murid, bagi serbuk zinc pula, ulang langkah 1 hingga langkah 5. Bagi magnesium, perubahan suhu adalah 14.0 darjah Celsius, manakala zinc adalah 4.0 darjah Celsius. Persamaan kimia bagi tindak balas adalah seperti berikut. Magnesium bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat menghasilkan magnesium sulfat dan kuprum, manakala zinc bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat menghasilkan zinc sulfat dan kuprum. Manakala persamaan ion adalah seperti berikut. Magnesium bertindak balas dengan ion kuprum 2 menghasilkan ion magnesium dan kuprum, manakala zinc bertindak balas dengan ion kuprum 2 menghasilkan ion zinc dan kuprum. Sekarang kita akan mengira haba penyesaran bagi kuprum. Ada dua langkah utama yang perlu kita buat, iaitu langkah pertama, kita hitung bilangan mol kuprum yang disesarkan daripada larutan kuprum 2 sulfat. Bilangan mol kuprum 2 sulfat 0.5 mol per desimeter padu darab 25 bahagi dengan 1000 desimeter padu, sama dengan 0.0125 mol. Daripada persamaan kimia, 1 mol kuprum disesarkan daripada 1 mol larutan kuprum 2 sulfat. Oleh itu, 0.0125 mol kuprum disesarkan daripada 0.0125 mol kuprum 2 sulfat. Langkah kedua, hitungkan perubahan haba bagi tindak balas yang pertama. Cari jisim larutan menggunakan rumus ketumpatan darab isi padu larutan. Jisim larutan M sama dengan 1 gram per sentimeter padu darab 25 cm padu, sama dengan 25 gram. Seterusnya, haba yang dibebaskan dalam tindak balas kuprum 2 sulfat dengan magnesium boleh dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan MC theta, iaitu 25 gram darab 4.2 joule per gram per darjah Celsius darab 14.0 darjah Celsius yang diperolehi daripada aktiviti, sama dengan 1470 joule. Kemudian kita hitungkan perubahan haba bagi tindak balas yang kedua. Haba yang dibebaskan dalam tindak balas kuprum 2 sulfat dengan zinc, Q sama dengan MC theta, iaitu 25 gram darab 4.2 joule per gram per darjah Celsius darab 4 darjah Celsius, iaitu yang diperolehi daripada data, sama dengan 420 joule. Setelah kita memperolehi bilangan mol kuprum yang digunakan dalam aktiviti dan perubahan haba bagi tindak balas tersebut, barulah kita dapat menghitung haba penyesaran kuprum oleh magnesium dan zinc. Daripada pengiraan tadi, penyesaran 0.0125 mol kuprum membebaskan 1470 joule haba, maka 1 mol kuprum akan membebaskan 1470 joule darab 1 bahagi dengan 0.0125 mol, sama dengan 117,600 joule. Oleh itu, haba penyesaran kuprum oleh magnesium adalah negatif 117.6 kilojoule per mol. Kemudian kita kira haba penyesaran kuprum oleh zinc pula. Daripada pengiraan sebelum ini, penyesaran 0.0125 mol kuprum membebaskan 420 joule. Maka 1 mol kuprum akan membebaskan 420 joule darab 1 mol bahagi 0.0125 mol, sama dengan 33600 joule. Oleh itu, haba penyesaran kuprum oleh zinc adalah negatif 33.6 kilojoule per mol.
Setelah menjalankan aktiviti, kita boleh membuat satu kesimpulan bahawa nilai haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh magnesium lebih tinggi daripada nilai haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh zinc. Maka, hipotesis diterima. Cikgu harap murid dapat memahami apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi, cikgu ucapkan selamat maju jaya dan Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.